Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang diterjemah dengan nama Jalan Mereka yang Menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah, pada kali ini kita masuk kepada bab yang ke-14, Al-Babu Ar-Rabi' Ashar, Kitabul Amri Bil Ma'ruf Wan Nahyi Anil Munkar, iaitulah kitab ataupun bab menyuruh yang ma'ruf dan mencegah mungkar. Jadi insya-Allah rasa tak payah terjemah dah. Ma'ruf dengan mungkar ni dah jadi bahasa Melayu dah dia tu. Cuma kita nak bincang hari ni macam mana cara nak cegah tu. Ketahuilah, menyuruh perkara ma'ruf dan mencegah kemungkaran merupakan paksi terbesar dalam Islam. Dalam bahasa Arab kata Al-Qutbul A'zam Fid Din. Maknanya paksi yang besar dalam Islam ini, kita kena buat kerja perkara ini. Disebabkan tugas inilah Allah SWT mengutus para Nabi alaihimussalatu wassalam. Jika amanah ini tidak dipikul, pupuslah segala ajaran agama dan timbullah kerosakan serta hancurlah bumi ini. Ini muqaddimah, dia beritahu kepada kita tentang makanatul amri bil ma'ruf. Kedudukan amar ma'ruf ini satu paksi yang besar. Kenapa? Kerana Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, tugas mereka iaitulah ini kerja yang dia buat. Firmanullah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di kalangan kamu satu puak, satu kumpulan yang menyeru, berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang yang berjaya. Jadi ini perintah daripada Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Imran 104 ini menunjukkan kepada kita bahawa tugas dakwah merupakan fardu kifayah dan bukan fardu ain. Tengok di bawah, dia kata terdapat huraian masyhur mengenainya di kalangan ulama tafsir. Lihat tafsir Al-Qurtubi, Zadul Masir, Faidul Qadir dan sebagainya, Fathul Qadir. Artinya tugas ini merupakan fardu kifayah. Makna fardu kifayah, kalau ada sebahagian yang telah bekerja, yang lain tidak berdosa kalau tak buat. Tapi kalau langsung orang tak buat, maka semua sekali berdosa. Itu makna fardu kifayah. Jangan kata fardu kifayah ni tak apa, tak buat pun, nanti orang lain buat. Kita jangan tunggu nanti orang lain buat, nanti orang lain tak buat juga, macam mana? Itu yang banyak terjadi hari ini. Karena itulah di antara sebab para pendakwah ni perlu kepada gembeling tenaga. Kena bersatu tengok sudut mana yang orang ni bincang tentang apa, orang ni bercakap tentang apa, biar ada seluruhnya, menyeluruh kita punya dakwah kita tu berjalan serentak. Dalilnya ayat wal takum minkum ummatun, ada sebahagian daripada kamu. Di sini tidak dikatakan kullukum. Kalau kata kullukum makna kamu semua. Jadi oleh kata sebahagian, maka dia menjadi fardu kifayah. Apabila tugas ini dilaksanakan oleh sebahagian mereka, maka yang lain tidak akan berdosa lagi. Kejayaan yang dimaksudkan dalam ayat di atas ialah khusus kepada orang yang memikul peranan tersebut. Jadi siapa yang nak masuk dalam golongan muflihun, maka kita kena masuk bersama mereka di dalam kafilah dakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menyebut mengenai menyuruh perkara ma'ruf, mencegah kemungkaran ini. Cuma Tuan Syekh kita rahimahullah ambil satu ayat saja. Kalau kita nak ambil semua ayat panjang, kitab kita ni mukhtasar, ringkasan. Daripada An-Nu'man Ibnu Bashir. Biasanya kalau Nu'man gini dia ada alif lam, An-Nu'man.
Penterjemah ni kena teliti nama-nama orang. Ada orang yang dia mari dengan alif lam. An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul qa'imi ala hududillah wal waqi'i fiha." Ila akhiril hadis. Bandingan orang yang patuh kepada ketentuan hukum hakam Allah dan orang yang terjerumus melakukan larangannya, serta orang yang bermuka-muka. Tengok, ada 3 kategori. Ada orang yang patuh, ini yang kita nak. Yang kedua, al-waqi', orang yang memang terjebak dengan munkar dan maksiat, wal'iyazubillah. Yang ketiga, wal mudahin. Mudahin ni orang kita panggil terumbang-ambing lah, tak ada pendirian. Duduk dengan kita semangat, pergi belah balik sana semangat juga. Jadi tak tahu mana satu dia ni. Jadi adalah seumpama sekumpulan manusia yang menaiki sebuah bahtera. Kita ramai-ramai duduk atas kapal. Sekumpulan dari mereka berada di bahagian bawahnya yang agak sukar dan susah. Nak dapat air terpaksa kena naik ke atas, bawa turun ke bawah. Sementara sebahagian lagi berada di bahagian atas. Setiap kali orang yang berada di bawah ingin mengambil air, dia akan melalui orang yang berada di atas. Jadi sibuklah dia tu. Ini sudah tentu akan mengganggu dan menyakiti mereka. Oleh itu, mereka berpendapat, alangkah baik sekiranya dapat ditebuk satu lubang pada dasar kapal, agar mereka dapat mengambil air tanpa mengganggu orang yang berada di atas. Cerdik juga dia tu. Dia kata kita duduk bawah dia lah air dah ni, kenapa nak sibuk naik atas? Kita tebuk kat sini, ambil air situ, relax. Sedap juga cerita dia kan. Sekiranya mereka yang berada di atas membiarkan perkara itu berlaku, nescaya mereka semua akan musnah, dan jika mereka dihalang atau dibimbing, mereka semua akan terselamat. Hadis ini dalam Al-Bukhari. Ini masal bandingan yang Nabi kita buat cukup menarik. Artinya, kalau kita seolah-olah kita hidup ni dalam bahtera yang satu, dalam sebuah bahtera kehidupan dunia ini. Jadi kalau ustaz ni kata, biar dia nak buat apa pun, apa peduli aku, orang semua apa peduli belaka, maka semua buat bila kemungkaran itu besar berlaku, artinya maksiat berleluasa. Bila turun bala Allah SWT mari, siapa kena? Mati belaka. Karam dalam laut ni. Ni laut bukan sebagai laut ni, lautan Hindi punya barang tempat ni. Lautan Hindi, lautan yang paling ganas dalam dunia. Tuan-tuan dah dengar ada laut paling ganas? Laut India. Baru tahu ya, dulu tak ada lagi istilah ganas ni dah. Kita baru tahu rupanya kuat lautan Hindi ni, hebat dia. Jadi ilmu baru kita dapat. Ilmu buah kelapa lagi, ilmu macam-macam ilmu timbul lepas pada kehilangan barang kita ni. Ini masal ataupun bandingan yang cukup simple Nabi kita buat, tapi mendalam dia punya arti. Maknanya kalau kita biarkan mungkar ini akan berterusan, habislah. Jadi mesti ada di kalangan orang-orang yang mendapat kesedaran, ada ilmu, bergerak memimpin masyarakat ke arah yang baik. Faslun fi maratibil inkar wa ba'di ma warada fihi. Peringkat mengingkari kemungkaran dan beberapa hadis yang menyebut tentangnya. Terdapat hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa zalika adhaful iman." Sesiapa yang melihat perkara mungkar, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Itu peringkat yang pertama. Dan jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Artinya, kalau dengan hati pun tak engkar juga, tak ada iman dalam orang tu. Itu yang bahaya. Lemah, maknanya peringkat yang paling rendah. Kita kena engkar dengan hati kita. Setiap kali kita tengok kemungkaran, biarlah kita terasa pedih dalam hati. Sakit kepala kita tengok kemungkaran dengan benda yang berlaku. Tapi kalau kita tengok kita mungkar, biasa tu. Mana boleh biasa? Kan? Hari ni ada orang hantar post kat saya, ada sekumpulan anak-anak perempuan orang Islam di Malaysia ni perli pakaian tudung, hijab. Jadi bila kita bincang isu ni, ada orang kata, buat tak tahu ya, itu isu kecil. Masalahnya bukan kecil.
yang besar pun macam tu juga berpakaian. Bermakna isu tu besar. Belum selesai lagi isu ni. Dalam hadis ini, dalam Muslim, dalam hadis yang lain disebut afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Artinya jihad yang afdal ialah menyatakan yang hak di hadapan pemerintah yang zalim. Hadis ini riwayat Abu Daud. Muhakkik kata sanadnya jayyid, maknanya sanadnya baik. Hadis yang ketiga, idza ra'aitum ummati tahabu zalim an taqula lahu innaka anta zalim faqad tuwdi'a minhum. Apabila kamu melihat umat aku takut kepada orang yang zalim untuk berkata kamu zalim. Tak juga ni, nak kata macam ni bukan senang. Maka diucapkan selamat tinggal kepada mereka. Berani kita kata. Hadis ni diriwayat oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar. Ada yang mengatakan sanadnya bermasalah. Dalam muhakkik kitab saya yang kedua ni, naskah lain daripada hak ni, dia kata sanadnya hasan dengan macam-macam turuk yang dia bawa di sini. Ilmu hadis ni ilmu la sahila lahu, kata orang. Ilmu yang lautan yang tak bertepi. Orang ni tak sahih, orang ni tak dhaif. Karena itu kita suka dalam masalah ini nak bertembung, nak berdepan, nak menangani. Sebab ada, cuma kena teliti banyak-banyak lah. Kena teliti. Yang ni kata kuat, yang ni kata tak kuat. Kadang-kadang jalur yang sama, lorong yang, riwayat yang sama. Allahul musta'an. Yang pentingnya hadis tentang mungkar ni sudah ada yang sahih ke atas tu. Dalam satu peristiwa di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdiri lalu memuji Allah dan berkata, wahai sekalian manusia, kamu telah membaca ayat ini. Membaca ayat ini. Ayat mana? Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah, petunjuk, taat, mengerjakan surah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi kalau kita baca ayat ini seolah-olah la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, maknanya tak mau dimudarat kepada kita bila kita dapat petunjuk, orang lain sesat, biar gitulah. Dalam istilah orang Melayu ni kata, ya mampulah pok dia tu. Gitu ibaratnya. Betul kepahaman ini. Jadi Sayyidina Abu Bakar nak betulkan salah faham di sini. Abu Bakar kata apa? Kita telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nas iza ra'aul munkar wa lam yughayyiruhu aw syakallahu an ya'ummahum bi'azab. Apabila manusia melihat perkara mungkar tanpa mencegahnya, hampir-hampirlah Allah akan menurunkan balanya kepada mereka. Hadis ini dalam At-Tirmizi, Abu Daud, Imam Ahmad dengan sanadnya yang sahih. Jadi Sayyidina Abu Bakar nak betul balik persepsi. Jangan kata bila kita selamat orang lain biar gitulah. Kerana hadis ini menafsirkan, bila kita buat kerja, kita dah suruh, dah nasihat, cukup dengan semua syaratnya, tiba-tiba orang masih lagi tak dengar. Ketika itu apa kita nak kata? Ketika itulah la yadurrukum, barulah sampai kepada ayat alaikum anfusakum. Selamatkan diri kita, orang lain itu habislah ikhtiar kita. Jadi tak boleh kecewa. Ramai orang dia kata, saya ustaz dah nasihat banyak kali dah, suruh adik-beradik kita ni solat, suruh tu suruh ni, akhir sekali gitulah, saya dah letih dah cakap. Tak apa. Yang pentingnya kita dah buat kerja, kita dah berusaha untuk membetulkan keadaan. Tapi keadaan tak betul juga, itu bukan salah kita, tapi salah orang tu tak nak menerima nasihat. Dalam hadis yang lain diriwayatkan juga, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu shirarakum 'ala khiyarikum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. Sama ada kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah munkar, atau Allah akan menjadikan orang yang jahat menguasai kamu. Jadi kalau orang baik tak bertugas, tidak menyuruh yang baik, tak melarang mungkar, maka orang yang tak baik akan jadi pemimpin kita.
maka pada ketika itu doa orang yang baik di kalangan kamu tidak akan diperkenankan lagi. Ini yang kita bimbang. Bila orang baik tak buat kerja, orang lain yang akan datang, maka yang datang itu kita berdoa untuk menyelamatkan keadaan, doa pun tidak mustajab. Hadis ini riwayat Al-Khatib dalam At-Tarikh, Al-Bazzar, dalam muhaqqiq awal ni kata hadis ini dhaif. Muhaqqiq yang kedua kata hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi, Ahmad, Al-Baghawi, daripada riwayat yang lain daripada Huzaifah dan lain-lain lagi riwayat yang ada, dia kata yakni sanadnya hasan. Wallahu alam. Tamatlah kita perbincangan tentang hadis yang menyebut tentang kepentingan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita berpindah kepada rukun. Dia semua benda ni ada rukun, ada syarat dan ada perkara-perkara yang patut kita buat baru lengkap perbincangan. Jadi kita berpindah kepada faslun fi arkanihi wa syurutihi wa darajatihi wa adabihi wa nahwi zalik. Rukun, syarat, kedudukan serta adab menyuruh perkara ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Jadi semua ada dalam kitab kita ni yang kita nak bincang di sini. Yang pertama, arkan. Rukun amar ma'ruf nahi mungkar ini ada 4 perkara. Ada 4 rukun. Yang pertama, al-munkir. Bahasa Arab kata munkir. Orang yang mengingkari kemungkaran itu adalah seorang Islam yang mukallaf serta mampu melaksanakan tugas. Jadi kalau orang bukan Islam, macam dia nak ingkar, dia pun tak tahu apa benda. Ini adalah syarat utama kepada kewajipan mengingkari kemungkaran. Oleh itu, seorang kanak-kanak mumayyiz. Apa dia mumayyiz? Apa dia kanak mumayyiz? Kanak yang dia cerdik lah. Cerdik, dah tahu benda baik tak baik, benda kotor, benda najis, benda yang bersih, itu dipanggil mumayyiz. Tapi belum balik. Kalau tempat kita mungkin budak dah umur 9 tahun, 10 tahun, mumayyiz. Boleh melakukan dan mendapat pahala, tetapi ia bukanlah suatu kewajipan ke atasnya. Jadi anak kita ni, kalau kita latih betul-betul memahami benda mungkar dan maksiat, dia tahu. Dia tahu benda tu salah tak salah. Anda ingat anda cerita dulu, salah seorang daripada anak kita ni pergi rumah orang, ada kenduri makan. Lepas makan dia minta pen. Dia kata, "Mari pinjam pen sekejap." Dia cari dalam kereta ada kertas, dia ambil pen, dia tulis surat, bagi kepada tuan rumah. Lepas balik baru kita tahu, anak tuan rumah telefon, dia kata, "Anak awak beri surat apa ke ayah saya tadi?" Kata, "Mana tahu aku." Dia pinjam pennya. Rupanya pakcik tu minum air tangan kiri. Dia tulis surat. Dia kata, "Pakcik harap minum air tangan kanan kerana syaitan minum tangan kiri." Itu je, 2 patah je cakap. Subhanallah, ingkar mungkar. Budak yang memayyiz, tengok dia boleh. Kalau kita latih dia, dia tahu benda baik, benda tak baik. Tulis surat. Subhanallah, tengok kita. Allah Akbar. Jadi mumayyiz yang dah tahu dah. Sebahagian ulama mengambil kira sifat adil pada seorang yang menjalankan tugas tersebut. Jadi ada kata orang ni kena adil, kena warak betul-betul baru boleh bertugas. Mereka berkata orang fasik tidak boleh melakukan hisbah. Hisbah tu tandalah. Istilah hisbah ni mana amar ma'ruf ataupun nahi mungkar, itu mana hisbah. Jawatan dalam sebuah negara Islam dia panggil muhtasib. Muhtasib ni macam-macam pejabat agama kita sekarang ni, pejabat penguatkuasa. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu sendiri lupa kepada diri sendiri? Padahal kamu semua membaca kitab Allah, tidakkah kamu berakal? Surah Al-Baqarah 44. Ini hujah yang pertama yang mengatakan orang yang baik dia boleh bertugas jadi penguatkuasa, yang tak baik tak boleh. Namun begitu, tiada hujah yang jelas dalam perkara ini. Jadi Syekh kata tak ada hujah yang jelas. Siapa saja pun boleh. Mungkin dia tak baik dalam satu sudut, tapi dia baik dalam satu sudut. Contohnya orang ni kuat solat, tapi ada sikit-sikit masalah lain. Jadi takkanlah dia tengok orang tak solat, dia tak boleh tegur sebab dia tak baik. Jadi kita mengatakan tidak secara total, secara bila tak baik kat semua benda tak boleh tegur. Jangan. Kita kena bertugas setakat mana yang kita mampu. Setengah pihak menyatakan bahawa mereka mestilah mendapat keizinan terlebih dahulu daripada pemerintah atau wali. Wali itu makna pemimpin lah. Tidak harus bagi rakyat untuk menjalankan tugas berkenaan,
Kenyataan ini adalah salah kerana ayat dan hadis-hadis yang lalu menyebut secara umum. Jadi pandangan yang mengatakan nak jadi ahlul hisbah ni mesti kerajaan, mesti mendapat tauliah, itu tidak betul. Ada betulnya dalam bab lain nanti. Dalam bab ingkar mungkar dengan kekuasaan. Kita tengok orang buat maksiat, kita nak pergi larang. Jadi ketika itu nak pergi larang dengan kekuatan, maka penguat kuasa yang boleh pergi. Kalau tidak, perang kita. Kenyataan ini adalah salah. Mana kalau secara umum tak boleh tegur, salah. Kerana ayat dan hadis yang menyebut tentang ini umum. Ini membuktikan bahawa setiap orang yang melihat kemungkaran dan membiarkannya adalah berdosa. Kerana itu, mengkhususkan tugas ini dengan keizinan atau tauliah pemerintah adalah perbuatan mereka-reka hukum tanpa dalil. Nasib baiklah Syekh ni bercakap pada tahu berapa ratus dulu ni. Kalau bercakap sekarang ni, kena panggil ke jawab agama dia. Minhajul Qasidin tahun berapa ni? Dia meninggal tahun 689. Mana Qur'an yang ke-7 dulu. Boleh cakap macam ni. Baiklah. Yang menghairankan, Tok Syekh kita kata yang menghairankan apa ni? Apa yang hairannya Syekh? Wa minal ajab, aliran Rafidah ni golongan Syiah yang cerita sahabat tu, menambah dengan menyatakan bahawa tidak harus menjalankan tugas amar ma'ruf ini tanpa ada pemimpin yang maksum. Bagi dianya pemimpin yang maksum dia tu imam-imam dia tu lah. Kalau imam mazhab Imamiyah ni imam 12 dia tu. Masalah imam 12 tu Mahdi duduk mana? Dah ada dah Imam Mahdi bagi dia. Duduk dalam sirdap, dalam gua di Iraq tu. Dalam gua, pasal tu dia siapkan depan pintu gua tu kuda siap dah, pasang siap. Saya cakap, saya gurau dengan orang-orang dia, dia kata, kenapa tunggu dengan kuda? Imam Mahdi mana nak tu keluar naik kuda? Taklah Porsche ke apa benda kat depan tu, barulah cepat sikit keluar. Dia kata marah, ni main-main dengan kita. Kata main-main pun bila je cerita apa Mahdi bagi duduk situ. Jadi puak-puak dia kata selagi tak ada imam maksum, tak boleh dibuat. Kerana itulah dia kagum sangat dengan Khomeini. Sebab Khomeini telah mentajdidkan ajaran Syiah ini, mengatakan kita tak payah lagi tunggu maksum. Kalau tunggu maksum tak ada. Kerana itu dia bangkit dan dia boleh buat revolusi, menjatuhkan Shah Reza Pahlavi, Shah Iran dulu. Itu jasa baik dia lah. Jasa baik dia untuk buat Syiah tu. Mereka ini merupakan golongan yang paling tidak layak untuk bercakap dalam masalah ini. Kita sokonglah Syekh ni. Kau tak sokong? Sokong. Sebab dia kata tak ada imam tak boleh bercakap. Tapi sedap juga ni dengar dia punya komen. Walau bagaimanapun jawapannya ialah, sekiranya mereka pergi menemui seorang hakim untuk menuntut hak mereka. Contohnya orang ambil barang dia pergi jumpa hakim, lalu dikatakan kepada mereka, menolong kamu adalah perkara ma'ruf dan mengambil hak kamu dari tangan orang menzalimi kamu adalah perbuatan mencegah kemungkaran. Asalnya begitu. Namun begitu, ia tidak boleh dilakukan lagi sekarang kerana masih belum wujud pemimpin yang kamu maksudkan itu. Kena ni lagi balik dia. Tukar mazhab nampak. Jika dipersoalkan, fa'in qila, tugas amar ma'ruf nahi munkar adalah satu bentuk pengesahan wujudnya kuasa dan penguasaan ke atas orang yang diseru atau ditegah. Oleh kerana itulah ia tidak sah dilakukan oleh orang kafir ke atas orang Islam, sekalipun apa yang dilakukan itu benar. Dan tugas ini juga seharusnya tidak sah dilakukan oleh rakyat biasa, melainkan dengan tauliah pemerintah. Itu kalau dikatakan orang timbul isu, dia panggil bahasa kitab ni qila fa'in qila, maknanya bahasa berhujah. Pendirian kita ialah, dia kata qulna, bahasa Arab fa'in qila qulna, itu bahasa debat, bahasa bincang. Pendirian kita ialah orang kafir ditegah dari melakukan tugas tersebut kerana ia mengandungi erti kekuasaan dan kemuliaan. Tetapi kepada setiap orang Islam, sama ada pemerintah atau rakyat biasa, mereka layak dan berhak mengungguli kemuliaan itu dengan sebab agama mereka dan juga pengetahuan yang dimiliki. Jadi asal mereka itu beragama, maka tidak menjadi halangan, kita biarkan, kita beri peluang untuk mereka menjalankan tugas. Masih lagi dalam peringkat kita ni, peringkat rukun yang pertama. Di bawah tajuk ini, Hizbah itu ada 5 peringkat. Peringkat Hizbah.
Tugas mencegah kemungkaran ini ada 5. Yang pertama, pemakluman, iaitu menjelaskan keadaan dan perkara yang sebenarnya. At-ta'rif wal wa'zu bil kalamil latif. Tulis. Maknanya kalau kita tengok orang buat tak baik, beri dulu peringatan, atas notis dulu, atas SMS dulu. Ini perbuatan awak ni bercanggah dengan syariat, tak baik, berhentilah buat. Maknanya dia kata al-wa'zu bil kalam latif, nasihat dengan ucapan yang lembut. Yang kedua, beri nasihat dengan menggunakan perkataan yang baik. Satu. Yang pertama maklum. Yang ketiga, mencela dengan keras. Habis nasihat tak dengar juga, kita mula dengan as-sabb wa ta'nif, guna bahasa yang kasar sikit. Bukan pakai hamun yang buruk, tetapi sekadar berkata, wahai si jahil, wahai si bodoh, tidakkah kamu takutkan Allah Ta'ala dan seumpamanya lagi. Jadi hot ni lah boleh jadi budak-budak kita duk nulis dalam Facebook ni. Duk main kata bodoh orang tu, bodoh orang ni. Jangan duk bodoh lagi. Ada setengah budak yang duk bodoh orang tu, dia duk kerja nyapu siapa ya kira. Tapi dia bodoh ke orang hostak yang hebat-hebat. Ini bahasa. Ini naknya ahlul hisbah. Tegur orang tu dengan bahasa yang agak keras bila setelah diberi nasihat. Martabat yang keempat, al-man'u bil qahri, menghalang secara keras, seperti memusnahkan alat-alat hiburan, memusnahkan alat-alat permainan, ataupun alat-alat mungkar, dan mencurahkan arak. Mana kita pergi tempat orang minum arak, ambil botol arak tu, pecahkan. Itu peringkat yang keempat. Peringkat yang kelima, menakut-nakutkannya dengan ancaman untuk memukulnya atau terus memukulnya sehingga dia berhenti dari melakukannya. Dan di peringkat yang kelima ni sudah peringkat atas, at-takhwif wa tahdid bit tarbi, maknanya pukul. Peringkat terakhir ini memerlukan keizinan pemerintah kerana ia boleh membawa kepada fitnah yang lebih besar, tetapi 4 peringkat sebelumnya tidak memerlukan kepada keizinan tersebut. Jadi kita dah bincang tadi, orang yang personal, yang tidak dilantik oleh pemerintah ni, dia boleh buat 4 perkara saja. Yang kelima, nak pecahkan, nak jatuh hukum, mesti kena pergi ke pegawai yang dilantik oleh kerajaan. Tindakan para ulama salaf yang berterusan melakukan hisbah terhadap para pengguna atau pemimpin adalah dalil yang jelas bahawa tindakan tersebut tidak memerlukan kepada keizinan sesiapa. Jadi kita kena belajarlah. Dalam bab kita ni diajar kepada kita untuk membetulkan persepsi bagaimana cara dan setakat mana yang kita dibenarkan untuk menegur masyarakat dan juga pemerintah. Jika ditanya, fa'in qila lagi, adakah hisbah ini boleh dilakukan oleh seorang anak terhadap ayahnya? Dengar ni. Hamba terhadap tuannya, isteri terhadap suaminya, dan rakyat terhadap pemerintah. Banyak soalan ni. Saya nak tegur macam mana ayah saya ni? Nak tegur macam mana mak saya ni? Kan? Ini kita belajar. Rakyat nak tegur pemimpin macam mana? Jawabnya, terdahulu kita telah nyatakan bahawa kuasa hisbah ini ada kepada semua orang Islam, dan kita telah bahagikannya kepada 5 tahap, 5 peringkat. Si anak boleh melakukan hisbah terhadap ayahnya pada tahap pertama dan kedua. Itu je boleh, iaitu memberitahu perkara yang sebenar dan betul, serta menasihatinya dengan cara yang baik dan lembut. Ni ramai orang SMS, dia kata macam mana saya ni, mak dia miskin, kerja kecil, tapi mak dia paksa supaya beri nafkah kepada dia setiap bulan. Kata bagilah sekadar yang mampu. Kalau kita tak bagi, dia kata macam-macamnya kata. Allah, orang tua-tua ni kadang-kadang lebih sangat tindakan, ambil guna kuasa lebih, suka juga kita. Jadi anak dengan ibu bapa hanya boleh ambil tahap yang pertama saja, sekadar memperingatkan bahawa perbuatan ni tak baik, salah ni ayah ni tak pergi solat jemaah ni contohnya. Jadi kita nasihat dengan baik. Dia juga boleh melakukan tahap yang keempat, iaitu mematahkan gitar atau gambus, mencurahkan arak dan sebagainya. Manakala ayah dia tengok buat benda-benda maksiat, kita pergi ambil, buang benda tu. Dan berambat dengan orang tua lah kita dah. Dia ni buat lagi bagi aku. Jadi kalau anak tengok ayah hisap rokok, boleh tak? Dia ambil senyap, campak dan tersampah. Tak masalah, dia beli pula. Turutan tahap ini juga seharusnya dilakukan oleh para isteri terhadap hamba sahaya,
isteri kepada sahamba saja. Dia tak cakap isteri kepada suami. Lah, sama juga, isteri boleh hisbah kepada suami dia dengan nasihat yang baik. Manakala hisbah rakyat kepada pemerintah, ia adalah berisiko tinggi, lebih daripada situasi anak dengan ayah. Dalam hal ini rakyat hanya perlu menjelaskan keadaan sebenar dan menasihati pemerintah. Rakyat boleh cakap kalau setakat mana yang kita mampu. Syarat orang yang mencegah mungkar ialah berkemampuan. Habislah kita. Dari sudut ni sini dia tak detail sangat, cuma kita boleh buat kesimpulan orang dengan ayah dia tu orang yang dengan orang lebih atas, lebih kepada nasihat dan peringatan. Syarat yang kedua, kaunul munkir qadiran ala inkar. Tengok tanda situ, syarat yang pertama tadi. Kemudian ini syarat yang kedua, orang yang mencegah perkara mungkar ialah berkemampuan. Benda yang kita nak cegah biar kita mampu. Yang tak mampu jangan. Orang yang lemah hanya boleh mengingkari dengan hati sahaja. Hati tetap kita kata, aku tak setuju, saya bantah, saya ingkar. Kewajipan mengingkari kemungkaran ini tidak gugur semata-mata kerana lemah pada zahir sahaja, bahkan hendaklah juga disebabkan kebimbangannya terhadap akibat atau mudarat yang akan menimpanya jika dia melaksanakan perkara tersebut. Nah, ini kita kena letak situ. Bukan saya kata, aku tak boleh tegur lah, takut. Takut tu tak tegur lagi. Duk main takut 24 jam lah. Kita kena letak takut ni, kalau aku tegur mungkin dipukul, mungkin dipenjara, mungkin kemungkinan tu biar kuat, dia punya zon, sangkaan tu kuat, barulah dia tak tegur. Jadi kalau tidak, kita terlalu lemah lah, terlalu lemah orang panggil. Apabila ada kedua-dua sebab tersebut, dia termasuk dalam kategori orang yang lemah. Jadi bukan, kata orang bukan mengaku kalah sebelum berjuang. Tak tegur lagi tu saya lemah dah, jangan lagi. Demikian juga apabila dia mengetahui bahawa tindakan yang akan dilakukan itu tidak akan memberikan kesan dan manfaat. Ini pun tak perlu kita buat juga. Yang ketiga tadi, yang keempat, dia tak memberi kesan dan manfaat. Dengan ini pencegahan terbagi kepada 4 keadaan. Jadi kita tengok benda ni besar. Kalau aku tegur, tak ada faedah apa-apa. Nak tegur ke tak tegur? Tengok ada 4 kategori. Yang pertama, wajib mencegah dia mengetahui bahawa kemungkaran itu dapat dihentikan, sama ada dengan memberi nasihat atau sesuatu tindakan, dan tiada mudarat yang akan menimpanya. Kita buat kajian dulu, riset dulu. Kalau aku tegur, ada faedah. Yang kedua, tidak wajib mencegah kemungkaran tersebut jika dia mengetahui bahawa cegahannya itu tidak akan memberikan apa-apa kesan, bahkan mendatangkan musibah kepadanya seperti dipukul dan seumpamanya. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, tidak wajib mencegah kemungkaran jika dia mengetahui bahawa tindakannya itu tidak memberi apa-apa faedah, walaupun dia tidak takut berlakunya sesuatu yang tidak diingini. Namun begitu, ia tetap disunatkan bagi menzahirkan syiar Islam dan memberi peringatan dalam perkara agama. Jadi kalau kita nak tegur juga tak jadi. Dia kata tak apa, tak tegur sini. Tapi lebih baik tegur. Macam kita tengok apa yang berlaku dalam suasana negara ini. Kita tegur pun orang tak irau dengan kita. Cuma bila ditegur itu, ada orang-orang yang akan ambil perhatian. Betul juga ustaz ni cakap. Betul juga kawan saya ni kata. Betul juga. Jadi masuk dalam kepala dia, rasa nak kaji, nak tengok, nak teliti. Itu lebih baik daripada langsung kita senyap. Yang keempat, tidak wajib tetapi digalakkan atau disunatkan, iaitu apabila cegahannya itu akan memberi kesan, tetapi di waktu yang sama dia mengetahui bahawa dia akan ditimpa musibah kerananya. Sekarang ni kalau tengok musibah zaman kita ini, taklah teruk sangat. Tak, macam zaman dulu kalau tegur, orang marah, pukul sungguh dia. Tapi zaman kita hari ni tak kena pukul, cuma kena label je. Takut dah kena label pun. Takut juga dah. Ustaz ni dah naik nama, telah dia listed, dia dipanggil, satu senarai dah keluar, sudah. Kerananya dia mencegah, contohnya dia mencegah gambus dan mencurahkan arak. Tak usah kata gambus lah, payahlah.
dia cegah orang duduk bergendang dalam masjid. Senang. Kita buat contoh dekat kita ni, mudah. Kita pergi tegur pak syekh kita ni duduk bergendang dalam masjid. Apa jadi? Mencurahkan arak yang menyebabkan dia akan dipukul. Di sini dia tidak diwajibkan mencegah, tapi hanya digalakkan kerana berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersebut, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair, yang kita baca tadi. Jihad yang afdal itu ialah menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Tapi kalau kita tegur itu memberi kesan, maka wajib kita kena tegur. Risiko sedikit-sedikit itu biasalah. Orang nak tuduh kita kata macam-macam, tapi taklah sebab mereka dia mari pukul kita, maka kena kata, kena bagi kesedaran kepada masyarakat. Walaupun kita tengok dari sudut impaknya, dari sudut kesannya lambat, tapi ada teguran. Alhamdulillah. Ulama bersepakat tidak ada khilaf menyatakan bahawa seorang Islam harus merempuh barisan musuh cara bersendirian, sekalipun dia sedar dia akan terbunuh. Ini peringkat yang tinggi dah ni. Bagaimanapun dia menjadi haram jika diketahui ia tidak dapat mengapa-apakan musuhnya, seperti seorang buta yang menyerang dan merempuh di tengah-tengah barisan musuh. Orang buta nak pergi serang musuh, buat apa dia? Sampai tengah jalan, sepak kaki dia rebah dah kan. Tapi kalau kita pergi serang seorang kita yang menyebabkan musuh jadi porak-peranda dalam peperangan, maka itu tidak menjadi masalah. Juga diharamkan bertindak jika dia berseorangan ketika melihat seorang fasik yang minum arak dan di sebelah tangannya yang lain memegang sebilah pedang. Jangan pasal awak pergi larang dia minum arak, dia pancung kepala kita. Dia tahu jika dia menegur maksiat yang dilakukan tersebut, dia tidak akan mendatangkan kesan, bahkan dia sendiri akan dibunuh. Maka haram kita pergi tegur ketika itu. Haram kita pergi tegur di saat itu. Dalam keadaan ini dia tidak boleh mencegah perbuatan tersebut kerana dia tidak mendatangkan apa-apa kesan untuk digadaikan dengan dirinya. Mencegah kemungkaran dibenarkan dan digalakkan apabila dia mampu melaksanakannya dan boleh menghapuskan kemungkaran tersebut serta mendatangkan faedah, seperti merempuh masuk ke dalam barisan musuh semasa berperang dan sebagainya. Jadi kerana itulah timbul isu suatu masa dulu, isu orang yang pergi bawa bom di tubuh di Palestin tu, kan berlaku dulu. Jadi timbul kontroversi masa tu. Ada orang yang keluar fatwa orang ni bunuh diri, tapi ulama-ulama di Palestin kata tidak, ini termasuk dalam jihad. Tengok dalam kitab kita ada bincang benda ni. Kalau dia pergi tu memberi kesan, tapi kalau pergi memberi mudarat, itu cerita lain. Allahu Akbar. Tengok, mencegah kemungkaran juga tidak dibolehkan jika dia mengetahui bahawa bukan dia saja akan dipukul, bahkan rakan-rakannya juga akan turut menjadi mangsa. Jadi kesan banyak. Ini kerana dia bukan saja tidak berjaya mencegah kemungkaran, bahkan menyebabkan kemungkaran lain pula berlaku. Oleh itu dia tidak wajib mencegah kerana di luar kemampuannya. Di sini bukanlah disyaratkan yakin ia akan berlaku, tetapi cukup apabila mempunyai sangkaan berat perkara sebegini akan berlaku. Jadi ada banyak kes bila kita pergi tak cukup syarat, maka orang akan serang kita, akan musuh mari kepada kita lebih dahsyat daripada yang sebelum daripada itu. Jadi kena ingat dalam dakwah kita ni, jangan sampai peringkat orang boleh bertindak lebih daripada keuntungan yang kita nak. Kerana itulah nak tegur, nasihat kepada sahabat-sahabat kita, pendakwah-pendakwah kita ni, yang kadang-kadang over sangat. Dia baru jumpa dakwah ni, dia kata dakwah saya ni betul, saya nak balik ke kampung dia, buat tindakan-tindakan yang drastik yang menyebabkan dia terpinggir akhirnya, dan mungkin dia orang tak hirau lagi dengan dia. Rugi dakwah kita akan hilang. Sesiapa yang berat pada sangkaannya akan berlaku perkara yang tidak diingini ke atas dirinya, dia tidak perlu mencegah kemungkaran tersebut. Sebaliknya, kalau pada sangkaannya ghalabatuzan dipanggil, dia tidak akan ditimpa kemudaratan, mencegah kemungkaran adalah wajib kepadanya. Piawian ataupun tahap parameter yang perlu diguna pakai ialah tahap orang yang sederhana dan waras. Kita tengok, jangan kira orang besar-besar, orang sederhana je, bukan orang yang dayus ataupun orang yang berani membabi buta. Dia duanya. Dayus ni maknanya orang pondan sangatlah, tak berani sangat, ni lemah sangat. Terlalu berani sangat pun tak boleh juga. Kita ambil orang sederhana, muazanah yang kita buat, perimbangan yang kita buat secara baik. Maksud perkara yang tidak diingini berlaku di sini ialah dipukul atau dibunuh, dirampas harta benda atau diconteng muka,
dan diarak seluruh bandar. Macam zaman dulu macam ni. Bagaimanapun jika hanya dicaci maki, ia tidak dianggap alasan yang membolehkan dia meninggalkan tugas tersebut, kerana ia adalah asam garam dalam bidang ini. Jadi saya kata, kalau dulu orang caci maki, hari ni orang label kita. Orang kata orang ni macam-macam, maka kalau setakat nak kena label tu biar ya. Biasa itu. Kalau tidak, tak ada dakwah lah kita. Nah, semua orang takut dilabelkan. Bahkan sebahagian daripada pendakwah kita ni, subhanallah, bila mari timbul isu-isu, contohnya majlis-majlis konsep yang besar-besar, jadi bila nak tegur tu tak boleh. Ataupun orang duk bergendang dalam masjid, bukan pakat tegur, ada yang mempertahankan pula, buat kenyataan statement, ini tidak salah sebab menyayangi Nabi SAW. Ini payah kita nak buat kerja. Jadi sebab apa? Kononnya nak membersih diri, nak gilak body supaya orang tak tuduh dia. Itu ya, selamatlah kamu orang yang buat kerja macam ni. Boleh duduklah, boleh kekal dalam arus perdana, lantun sana sini boleh masuk, segala channel TV boleh masuk, tapi kita ingat impaknya kesan kepada dakwah pada masa depan. Tengok apa yang jadi hari ni. Apa yang jadi, cerita-cerita yang ajaib pelik ni, tak ada orang tegur ni, tak boleh tegur. Kalau tegur dia kata tak wasati lah, dakwah kita ni sempit sangat. Timbul banyak pelik hari ni. Nah, orang Melayu ni sudah naik taraf orang Arab pula dah. Apa benda? Ada satu cerita, saya pergi jumpa orang Indonesia, kawan-kawan kita Indonesia, hadis kelebihan orang Indonesia. Ustaz kita ni ngaji hadis, kata macam mana Syekh? Kalau tanya saya, pasti saya tashihkan hadis ini sebab saya bangga jadi Indonesia, dia kata. Dia sambil-sambil gurau lah. Dah hadis tu puji Indonesia, dia kata saya orang Indonesia, saya mesti sahihkan hadis tu. Jadi sahih main-main. Timbul cerita macam-macam. Hari ni pula timbul cerita baru orang tunjuk sana ni. Dia kata kalau pergi ke Mekah, nak tahu orang tu kafir ke tak Islam, kita pergi kat Telaga Zamzam, kita panggil, "Hei Mamat bin sekian." Kalau tak jawab, kafir tu orang tu. Senang skema nak cek orang kafir Islam. Allahu Akbar. Kita dah mengatasi para malaikat mukarrabin, mengatasi Huzaifah bin Yaman yang Nabi beri kepada dia beberapa nama senarai orang munafikin. Ini cerita bahaya. Nanti ramai orang pergi, nasib baiklah hari ni Telaga Zamzam dah ditutup oleh kerajaan Saudi. Kalau tidak, saya ingat ramai orang pergi panggil kat situ. Aku nak test sayang aku tu kafir kat Islam, nak panggil Mamat bin Dogo, 3 kali panggil tak jawab, kafir. Apa cerita macam ni? La ilaha illallah. Masyarakat semakin hari semakin keliru, semakin celaru. Jadi kalau kita takut untuk dituduh oleh orang, takut untuk menerima risiko, kata dalam dakwah ni, kata Syekh kata ini tugas asam garam dalam bidang dakwah. Sebagaimana kata pepatah Melayu, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di laut. Pandai dia. Laut mana ni? Laut ini, lautan Hindi. Baik. Ini perbincangan kita rukun yang pertama. Mungkir mana orang yang nak ingkar mungkar, syaratnya macam ni. Kena tahu maratib, kena tahu marhalah, kena tahu di mana yang jadi wajib bagi dia dan mana yang tak wajib. Kemudian rukun yang kedua, ar-ruknus tsani, kemungkaran yang ingin dicegah merupakan kemungkaran yang sedang berlaku. Semasa pencegahan dilakukan, ia pula dilakukan secara zahir. Tengok. An yakuna fihi al-hisbah mungkaran mawjudan fil hali zahiran. Benda yang berlaku sekarang. Kalau benda yang lepas dah nak cegah macam mana? Tak ada lagi dah. Maksud kemungkaran di sini ialah perkara yang dilarang oleh syarak dan lebih umum dari maksiat. Jadi segala maksiat kemungkaran itu kita kena tengok. Contohnya, ketika melihat kanak-kanak atau orang gila minum arak, dia mestilah menghalang dan mencurahkan arak yang diminum. Orang gila ni berdosa tak dosa dia minum arak? Tak berdosa sebab dia gila. Kanak-kanak macam tu juga, dia tak ada taklif. Maka wajib kita kena cegah. Begitu juga dengan hal perzinaan yang dilakukan oleh orang gila, sama-sama gila. Jumpa ke dia ni? Duk main kat lorong mana, mengorak sama-sama gila yang tak ada taklif belaka tu. Dia kata gila pun jadi juga. Alah, kambing pun tak ada akal pun jadi. Nah. Ataupun binatang. La haula wala quwwata. Ini contohlah, minta maaf. Dalam keadaan begini dia perlu mencegahnya juga. Jadi perbuatan itu mungkar walaupun orang yang melakukannya dikira tak ada taklif, tapi perbuatan itu mungkar. Itu maksud dia, ungkapan yang mengatakan kemungkaran yang berlaku itu lebih umum daripada maksiat. Ungkapan sedang berlaku semasa pencegahan itu. Apa maksud dia? Maksud dia,
sebagaimana disebutkan di atas, membawa maksud bahawa sesiapa yang telah selesai minum arak dan seumpamanya, dia tidak termasuk dalam erti kata kemungkaran yang wajib dicegah. Begitu juga terhadap sesiapa yang dijangka akan melakukan kemungkaran tersebut, seperti mana seorang yang terdapat tanda-tanda akan minum arak pada malamnya. Dalam keadaan sebegini, hisbah hanyalah dengan menasihatinya dan bukan mencegahnya. Jadi kalau orang sudah dah, orang bagi tahu kepada kita, dia tu tadi minum arak, saya tengok dekat pesta berapa nama baru ni, hak mati 4-5 orang tu. Tak ingat nama pesta. Saya ingat kepok soal, hak lain terlupa habis dah. Kepok ingat lagi pasal kuat lawan masa tu. Hak ni tak ada nak lawan. Tengok-tengok dalam Facebook mati dah 6 orang. Jadi dah mati kat kita, serah ke Tuhan lah apa yang jadi kan. Ni hak baru nak jadi pula ni, alhamdulillah diengkari maka dibatalkan. Jadi itu kerja. Kalau tak engkar, rasa jadi. Kalau tak jadi, boleh jadi. Nah, jadi kalau orang sudah dah buat, tak payah kita engkar. Cuma wajib atas kita nasihat supaya dia taubat, dia insaf, dia demikian juga kalau baru nak jadi pun kita kena larang supaya tidak terjadi. Manakala ungkapan dilakukan secara zahir, bererti tidak termasuk orang yang melakukan maksiat dalam rumah yang dikunci pintunya, kerana kita tidak dibenarkan mengintai-ngintai atau mengintipnya. Jadi masalah hari ini, orang masuk dalam rumah senyap, tak tahu apa, kecuali apabila kemungkaran tersebut jelas diketahui oleh orang yang berada di luar rumah, seperti kedengaran bunyi suara serunai dan gambus. Jadi orang duduk main dalam tu, petang tadi bawa botol arak banyak masuk, lain. Ataupun kita tahu orang ni jiran kita, kan? Jiran rumah kita ni tak ada isteri, tiba-tiba bawa balik orang perempuan, mesti bukan bini dia tak ada isteri. Macam mana nak kata? Siapa yang mendengar suara tersebut dibenarkan masuk ke dalam rumah untuk memusnahkan alat-alat tersebut ataupun mencegahnya perbuatan mungkar tadi. Menurut pendapat yang lebih kuat, jika bau arak dapat dihidu dari luar rumah, ia harus dimasuki untuk mencegahnya. Jadi ini yang jadi persoalan kita hari ini. Perbuatan yang dibuat oleh pencegah-pencegah, pegawai-pegawai agama hari ini, salah ke tak salah? Saya duduk di bawah kategori, kalaulah benda tu sangkaan dia kuat bahawa orang ni bawa perempuan masuk dalam bilik hotel ke apa, tapi memang tidak menunjukkan isteri dia, kita boleh tanya dia, mana surat nikah? Tak ada. Jadi boleh, biar agama boleh pergi tanya khabar, mana surat. Jangan kata ini mengganggu harmoni. Bukan semua bilik kita ketuk. Bilik yang disyaki tersebut itu kerana ada evidence, qarinah-qarinah yang zahir yang menunjukkan benda ni dibuat secara tidak baik. Itu pandangan saya. Kalau ada sahabat-sahabat kata langsung tak boleh, itu pandangan yang berbeza. Kita masih lagi ada ruang untuk berbincang dalam perkara ini. Jadi kalau tutup pintu terus, tuan-tuan bayangkan, dengan ada pegawai penguasa agama hari ini, orang berani buat, sekejap-kejap tangkap sana, ketangkap sini. Kalau tak ada langsung, agak-agak macam mana nak buat? Ada setengah hotel dia tulis kat pintu, siapa yang bawa masuk orang yang bukan mahram dalam bilik dia, bukan isteri dia, kami akan report jabat agama. Ada setengah hotel tulis macam tu. Tulis, tapi tulis nak buat apa? Bukan kerajaan agama kerja duduk tunggu situ pergi ketuk pintu orang. Cuma kita yang tengok ni, yang nampak tanda-tanda tersebut, mesti bertindak. Antara syaratnya lagi, kemungkaran tersebut jelas haramnya dan bukan perkara ijtihadi yang diperselisihkan pengharamannya. Jadi ini berat. Kerana kita nak fokuskan benda ni haram ke tak haram. Berbeza pandangan. Mungkin dalam mazhab Syafi'i kata haram, dalam mazhab lain kata harus tidak haram. Jadi situ muhtasib, orang yang nak engkar kemungkaran ni perlu kena teliti dan kena ada ilmu perkara yang nak diengkar. Setiap perkara yang diijtihadkan tidak boleh menjadi fokus pencegahan. Pengikut mazhab Hanafi tidak boleh mencegah pengikut mazhab Syafi'i dalam masalah memakan binatang yang disembelih tanpa menyebut bismillah ketika sembelih. Begitu juga pengikut mazhab Syafi'i tidak boleh mencegah pengikut mazhab Hanafi untuk minum tuak yang ringan yang tidak memabukkan. Ni ada muhaqqiq kata apa? Di sini mazhab Hanafi bukanlah secara halal mutlak. Lihat huraian sebut dalam kitab Raddul Ilmi. Jadi ini perlu contoh sajalah. Jadi kalau kita tengok pandangan fiqh ni dalam perkara yang tidak ada dalil,
Hak ni payah tuan-tuan. Karena itulah saya bukan nak kempen majalah lah, tapi kena kempen juga sikit-sikit kan. Majalah Solusi bilangan 65. Cuba beli ya ni. Kalau tak nak beli, pinjam ya. Saya tulis khas tajuk sebab nampak celaru sangat. Bila sebut benda ni, tak boleh larang ni, benda khilaf. Oh, tak boleh larang ni, orang tak guna macam tak boleh larang, khilaf. Jadi apa benda yang tak khilaf dalam dunia ni? Yang tak khilafnya apa benda? Semua benda hampir-hampir, kebanyakan masalah kita ni masalah khilaf di kalangan ulama. Maka saya nukilkan di sini dalam ni, isu yang ke-65 ini, tajuk dia menarik. Mana kalau cari tak jumpa lalu. Ni. Tajuk dia, tidak boleh ingkar masalah khilaf. Ada tanda tanya di situ. Kita kena faham, masalah khilaf ini terbagi kepada beberapa kategori. Satu, dia panggil khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang memang ada, masing-masing ada dalil. Maka hak ni kita boleh perbincangkan. Yang kedua, khilaf yang ghair mu'tabar. Khilaf yang langsung tak ada hujah. Hujah dianya, apa salah nak buat benda baik. Lah, ini kita boleh ingkar. Yang ketiga, dia panggil khilaf dalam masalah ijtihad. Masalah yang tidak ada nas, tidak ada dalil. Itu masalah ijtihad. Jadi, kaedah yang betul dalam masalah ini, kata ulama, la ingkar fi masailil ijtihad. Tak boleh ingkar dalam masalah ijtihad. Masalah tak ada dalil. Itu tak boleh ingkar. Tapi dalam masalah dalil, kita boleh ingkar kerana mana dalil yang paling kuat. Ia ni kata boleh, dalilnya begini. Ia ni kata tak boleh, dalilnya begini. Tengok, dalil yang pertama ni, contohnya tak kuat, hadisnya dhaif, hadis bukan hadis yang tak la asal lahu. Dalil yang kedua ni hadis yang sahih, yang kuat, yang warid daripada Nabi. Maka itu kita kena ingkar. Jadi tak boleh ingkarnya dalam masalah ijtihad yang memang tidak ada dalil. Cuma para ulama berijtihad, mengeluarkan hukum. Orang ni kata harus, orang ni kata tak harus. Barulah kita boleh kata boleh berbincang. Contoh di sini saya buat contoh yang ringkas lah, yang mudah. Amanah saham. Ada majlis fatwa kata haram, ada majlis fatwa kata harus. Ada dalil ke tak ada dalil? Ke masalah ijtihad. Jadi kalau kita tengok, kalau benar ada dalil, dalilnya hadis yang mengatakan begini, yang terlibat dengan riba, terlibat dengan masalah percampuran di antara halal dengan haram, yang ni maslahah saja, maka kita boleh engkar dalam masalah ini sebab dalil yang dia ada tak ada dalil. Ataupun kalau dia memang masalah ijtihad betul-betul, ketika itu tidak ada engkar sebab masalah ini masalah ijtihad yang tidak ada dalil. Ini kepahaman ini kena betul. Jadi ana rasa satu kesilapan yang dibuat kita hari ini, bila semua masalah khilaf tak boleh engkar. Tak je masalah, orang akan komplain lalu. Dia kata, ustaz, ini masalah khilaf. Masalah khilaf tak boleh engkar. Jadi kalau masalah khilaf tak ada engkar, jawabnya tidak ada amar ma'ruf, tak ada nahi mungkar. Kita nak pergi larang, ini mazhab saya, ini pandangan saya. Ulama khilaf dalam masalah ini, habis apa benda yang tak khilaf? Jadi kita kata, kalau dalam masalah khilaf sekalipun boleh beri nasihat, tapi dalam masalah-masalah yang memang jelas dalil wadih yang menghalang benda tu, khilaf di situ dia panggil khilaf yang tidak mu'tabar. Sebab apa? Khilaf yang tidak berpandukan kepada nas yang dia ada. Jadi kita kata dalam kaedah fiqh mengatakan la ijtihad ma'an nas, tidak ada ijtihad kalau ada nas depan kita. Panjanglah cerita dia, tuan-tuan boleh baca dalam majalah ni. Jadi banyaklah benda-benda yang kita kena perjelaskan kepada masyarakat. Kekeliruan yang timbul ini, sebab apa yang jadi keliru? Orang duk tanya, kenapa kak ustaz-ustaz ni suka menimbulkan kekeliruan? Saya kata bukan kita nak menimbulkan kekeliruan, kita menjelaskan kekeliruan. Bila orang keluar dalil macam ni, tak boleh ingkar. Kif tak boleh ingkar? Martabat ingkar ada 3 martabat. 1, 2, 3. Jadi kita kena baca. Dalam kitab kita ni, dalam contoh nanti tengok bab yang ke-15, dia akan tunjukkan contoh-contoh kemungkaran yang boleh kita ingkar dan tak boleh. Sabar dalam perbincangan kita akan datang. Tengok ni, antara syarat lagi kemungkaran tersebut jelas haramnya dan bukan perkara ijtihadi. Mana ijtihadi? Tanda kat tepi kitab tu, perkara yang tidak ada dalil. Halal pun tak ada dalil, haram pun tak ada dalil. Macam rokok. Rokok ni ijtihad ke halal? Tak boleh engkar ke boleh engkar? Ada yang pertahankan, dia kata tak boleh engkar sebab tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Nabi kata ar-roko'u haram. Tak ada. Jadi tak boleh engkar. Macam mana kita nak engkar benda tak ada? Jadi kita kata, ya akhi, ayuhal mudakhin, ala rislika, sabar dulu, jangan mudah cepat sangat jatuh hukum, kan? Sebabnya
duduk di bawah hukum am. Dalam Quran kata Allah Ta'ala menghalalkan benda baik, mengharamkan benda khaba'is, benda yang tak baik. Maka doktor telah mengesahkan hampir ijma'. Saya tulis satu makalah, tuan-tuan tengok dalam buku Abu Anas. Dulu khilaf, sekarang ijma' tentang haramnya rokok. Dulu khilaf, sekarang ijma'. Tak ada doktor yang atas dunia ni. Doktor yang rokok 10 batang satu hari pun, dia tetap mengatakan rokok itu membahayakan kesihatan. Yang ditulis di kotak tu tak boleh dibatalkan. Memang bahaya sungguh. Jadi tapi dia buat, orang kata ni doktor isap rokok juga. Kata pelik apa, ustaz mengumpat orang juga tu. Kau ustaz boleh mengumpat orang, tak berdosa? Boleh? Haram. Jadi sama juga. Nak kata ustaz tak semaya, tak boleh lah kan. Ustaz mengumpat orang sah ada. Termasuklah kita sendiri pun. Na'udzubillah. Baik. Rukun yang ketiga, dalam hal ni kita akan bincang nanti, tangguh di dalam siri yang akan datang. Kalau tidak, tak habis kita ni. Rukun yang ketiga, orang yang ditegak itu merupakan seorang manusia yang tidak semestinya mukallaf, sebagaimana kita nyatakan sebelum ini dalam masalah mencegah kemungkaran kanak-kanak dan orang gila. Tak kira lah, yang penting dia tu manusia. Bahkan kalau dia hayawan sekalipun, kalau hayawan tu buat masalah, kita kena cegah juga kemungkaran. Hayawan mari nak makan makanan orang, mari nak masuk dalam pagar orang, cegah. Yang keempat, operasi hisbah. Ini rukun yang keempat, dia panggil nafsul ihtisab walahu darajatun wa adab. Operasi hisbah dan pencegahan itu sendiri mestilah mengandungi beberapa peringkat dan adab. Yang pertama, pencegahan itu seorang yang melihat dan mengetahui kemungkaran tersebut berlaku secara zahir dan terang di hadapan matanya. Oleh itu tidak harus dia mencuri dengar bunyi gitar dalam sebuah rumah, mendekatkan diri untuk mencium bau arak dan menyentuh atau merasa sesuatu perkara yang telah ditutup dengan kain untuk mengetahui bentuk alat yang digunakan. Jadi itu dia panggil mengintip lah. Dia juga tidak harus pergi bertanya, menyiasat, sedangkan tidak ada aduan yang berlaku. Tak ada aduan apa-apa, dia saja mari nak tanya khabar lah. Tidak ada aduan yang dibuat dari jirannya supaya mereka memberitahu apa yang berlaku. Jika datang dua orang saksi yang adil di atas kehendak diri mereka sendiri dari awal lagi, tanpa diminta atau dicari, membuat aduan bahawa seorang telah minum arak, ketika itu dibenarkan kepadanya masuk serta mencegah kemungkaran yang berlaku. Pasal itulah kita tengok hari ni rasa tak betul. Siapa dia bagi aduan kepada pihak penguasa, mereka akan diberi hadiah. Jadi ramai orang yang kerja mengintipnya. Dia panggil skodeng apa dia? Skodeng. Skodeng tak ada kerja, dia tak suka dia tengok. Nak menghalalkan dia nak pergi tengok orang buat main benda tu. Dia kata aku ni skodeng. Mana orang yang dibenarkan oleh pejabat agama lah itu. Peringkat yang kedua, memberitahu bahawa apa yang dilakukan itu adalah perkara mungkar kerana orang jahil. Kadang-kadang dia melakukan kemungkaran dalam keadaan dia tidak mengetahui bahawa itu adalah perkara mungkar. Apabila dia mengetahui, sudah pasti dia akan meninggalkannya. Proses pemberitahuan ini mestilah dilakukan dengan lemah lembut dan hikmah, seperti berkata kepadanya, semua manusia dilahirkan dalam keadaan jahil. Jahil pun tak boleh kata. Kalau kata jahil marah dah tak? Kena kata semua manusia dilahirkan dalam keadaan tak tahu. Lembutkan sikit, saya perlembutkan lagi. Kita semua tak tahu berkenaan hukum syarak, sehinggalah para ulama mengajar kita mengenainya. Boleh jadi di kampungmu tidak ada ulama, mungkin itulah sebabnya kamu masih tidak mengetahui hal ini. Jadi cakap baiklah, awak ni tak mengaji ni, tak sempat nak belajar ke, tak ada tok guru ke tempat awak. Itulah cara yang berhikmah agar kita boleh menarik hati mereka mengenalinya tanpa menyakiti. Sesiapa yang berusaha membebaskan diri dari dosa, mendiamkan diri dari perkara mungkar dengan dia menasihati dan mencegahnya, tetapi menyakiti pula hati orang Islam lain ketika menasihatinya, sedangkan dia mampu mengelaknya, tindakan tersebut seumpama membasuh darah dengan air kencing. Allahu Akbar. Jadi kita, sebab menggorehkan hati perasaan orang haram. Haram kan? Tapi menasihati orang itu wajib. Jadi bercampur, sekali wajib dengan haram. Apa nak buat? Ataupun perkara yang sunat contohnya. Jadi macam kita musim bulan Ramadan tu, duk kelahi di antara solat tarawih 8 ke 20. Solat tarawih sendiri tu pun sunat, berkelahi wajib. Kau macam mana? Kelahi wajib. Jarak kelahi itu haram. Jadi tak boleh kelahi di tak selesa di sini, kita pergi masjid lain. Luah lagi kan dunia hari ni. Tapi ada sebuah masjid di sini. Di Kuala Lumpur ni ada sahabat-sahabat kita beritahu ustaz ni
pendakwah ni, bila dia nak mengajar, dia bawa lantunan dia punya ahli-ahli muzik dia ni, bawa pasang speaker kat luar rumah, sampai jiran-jiran sampai pukul 12 malam tak boleh tidur. Saya kata, ini zikir apa lagu ni? Allah Ta'ala mengajar kepada kita zikir dalam keadaan sembunyi, senyap, khusyuk. Kita duduk lantun sini sampai pukul 12 malam. Jiran-jiran dah mengadu dah. Bila mengadu pula, ketua masjid bagi marah pula kepada jiran. Dia kata, orang nak buat ibadat, kamu marah pula dah. Dah lah mari tidak. Sedap juga oleh dia. Allahu Akbar. Ini masalah. Kita kadang-kadang lost di antara fiqh dengan maslahah. Kita nak semangat, tapi maslahah tak jaga. Peringkat yang ketiga, larangan yang berbentuk tunjuk ajar, nasihat dan menakut-nakutkannya terhadap kepada Allah Azza wa Jalla. Dia adalah menceritakan nas-nas berkenaan amaran azab terhadap maksiat dan menceritakan kisah-kisah para salafus salih. Jadi kalau orang ada buat maksiat, jangan kita baca ayat Quran dia, innallaha ghafurur rahim. Sedap lagi dia buat maksiat, Tuhan Maha Pengampun. Kita orang dalam keadaan itu, kita kena pergi baca hadis-hadis yang menyebut tentang seksaan, tentang perkara-perkara ini bahaya. Perkara ini dilakukan secara simpati dan berlemah lembut, tanpa berkasar dan marah. Awas, di sinilah tersembunyi satu penyakit besar yang mesti berjaga-jaga darinya, iaitu orang alim yang merasakan kemuliaan dirinya disebabkan ilmu yang dimiliki ketika memberi nasihat dan tunjuk ajar, serta memandang hina orang lain dengan sebab kejahilan orang tersebut. Jadi jangan sombong kita, jangan takabur dalam kita beri nasihat. Bandingan mereka adalah seumpama orang yang mencampakkan diri sendiri ke dalam api demi menyelamatkan orang lain. Kita buat benda yang riak, takabur, itu haram. Ini adalah kemuncak kejahilan, kehinaan dan terpengaruh dengan hasutan syaitan. Ini adalah satu kaedah dan neraca yang perlu dijadikan sebagai ujian oleh pencegah kemungkaran bagi menilai dirinya, di mana dia adalah lebih menyukai sekiranya pencegahan itu berlaku dengan cara orang yang melakukan kemungkaran itu sendiri yang sedar dan mengubah dirinya, atau kerana usaha orang lain mencegahnya berbanding dengan dia sendiri melakukan pencegahan tersebut. Jadi itu orang. Sekiranya proses hisbah adalah sukar dan berat kepadanya, dan dia mengharapkan ada orang lain yang melakukannya, maka ketika itu dia hendaklah melakukan hisbah, kerana yang mendorongnya ketika itu ialah agama. Jadi kalau kita nak larang orang ni, nak nasihat orang, kita kena letak nasihatkan agama. Bukan nak tunjuk kita pandai, bukan nak mengada-ngada nak bangga kita tu orang baik. Jika sebaliknya, iaitu jika dia lebih suka kalau dirinya sendiri yang mencegahnya, maka dia telah mengikut hawa nafsu dan ingin memperlihatkan kedudukannya dengan cara mencegah kemungkaran tersebut. Ketika itu dia hendaklah bertakwa kepada Allah dan membaiki dirinya sendiri terlebih dahulu. Jadi kita muhasabah kita, aku ni betulkah aku cegah kemungkaran ni kerana Allah, ataupun ada sesuatu nak tunjuk kita baik, nak tunjuk kita kuat dan sebagainya. Maka ketika itu berhenti dulu sekejap, muhasabah, koreksi balik diri. Pernah dikatakan kepada Daud At-Tai. Daud At-Tai ini Al-Imam Zahid, seorang imam yang zahid, yang zuhud. Apakah pendapat tuan berkenaan seorang laki-laki berjumpa dengan golongan pemerintah, lalu dia menyuruh mereka kepada perkara ma'ruf dan mencegah dari perkara mungkar? Daud kata apa? Aku bimbang dia akan dihukum sebab. Orang hebat, pemerintah, dikatakan lagi dia boleh tahan dan bersabar dengan sebatan. Daud kata, aku bimbang dia akan dipancung. Dikatakan lagi dia mampu bersabar dengannya. Daud pun berkata, aku bimbang dia akan menghidapi penyakit yang tersembunyi, iaitulah penyakit ujub. Apa dia ujub? Merasa kagum dengan diri sendiri. Aku je berani larang, orang lain tak berani. Ini kita kadang-kadang takut juga macam ni kan. Kita pendakwah ni kena muhasabah. Tengok, tak ada orang lain tegur, aku seorang yang berani. Dia mari perasaan kita je orang yang hebat. Peringkat yang keempat, mencela dengan kata-kata kasar dan kesat. Sebenarnya perkara ini digunakan apabila tidak mampu untuk menghalang secara lembut, dan terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahawa dia akan terus melakukan kemungkaran di samping mempersendakan nasihat dan tunjuk ajar yang diberikan. Celaan di sini bukanlah dengan perkataan yang mungkar dan bohong, tetapi cukup apabila dia berkata, wahai fasik, wahai orang bodoh, wahai orang jahil. Saya kata tiga-tiga bahasa ni memang bahasa cari pasal betul ni. Kena tukar, jangan guna bahasa ni.
kita kena kata bahasa lain lah, bahasa yang lebih lembut lah. Wahai saudara yang dalam lalai, yang lara, leka, boleh tahan sikit. Dalam bahasa Arab dia kata apa ni? Dia kata betul sini. Ya fasik, ya Ahmad, ya jahil. Betul. Terjemah yang betul dah ni. Hei fasik, hei bodoh, hei. Adakah kamu tidak takut kepada Allah? Allah SWT berfirman menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Jadi Ibrahim marah sangat. Buat demo. Anak-anak dia duduk sembah berhala. Dia kata, uffil lakum, jijik perasaanku terhadap kamu. Aku benci sangat. Setakat tu ya. Dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah, maka mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal fikiran? Surah Al-Anbiya 67. Kita pun kata mereka, kita nasihat orang tak dengar juga. Kata aku benci kau ni lah. Gitu sekat tu je lah. Peringkat yang kelima dalam apa ni, peringkat perkara mungkar tadi, mengubah dengan tangan seperti memusnahkan alat-alat hiburan, mencurahkan arak dan menghalaunya keluar dari rumah yang dirampas. Peringkat ini mengandungi dua adab. Yang pertama, tidak harus melakukan perubahan selagi mana dia mampu menyedarkan orang yang melakukan kemungkaran itu untuk membetulkan dirinya sendiri. Jadi nasihat dulu, biar dia sendiri berubah oleh itu. Sekiranya dia mampu menyedarkan orang yang merampas tanah itu keluar darinya sendiri dari terus menduduki tanah tersebut, maka tidak perlulah dia menarik dan menolaknya supaya keluar. Tak payah bawa jentolak lah, bawa buldozar. Macam tempat kita ini bawa buldozar lalu sekali dengan tuan-tuan rumah dia tolak. Yang kedua, memusnahkan alat-alat hiburan sekadar ke tahap ia tidak boleh digunakan, tetapi jangan melampau batas yang ditetapkan, seperti membakar atau menghancurkannya. Dia boleh ambil lagi kayu-kayu itu buat kayu api ke buat apa benda. Dalam membuang arak, dilarang memecahkan bekas-bekasnya selagi ada jalan untuk mengelakkannya. Kita boleh cuuh arak tu, jangan pecahkan dia punya alat tu, boleh guna lain pula. Sekiranya tidak, dia boleh memecahkannya dengan melontar batu atau seumpamanya. Boleh kita buat. Dan dia tidak dipertanggungjawabkan untuk mengganti kembali nilai kerugian lantaran bekas yang dipecahkan itu. Mana kalau perlu sangatlah, orang ni tak dengar sangat nasihat kita ni, bolehlah kita pecahkan alat-alat dia tu mengikut keperluan ataupun kadar yang tersebut itu. Sekiranya arak itu berada dalam lubang botol kaca yang sempit, tak tahu pasal apa kalau arak ni mesti sempit kepala dia. Kenapa? Itu dia punya cara dia. Menyebabkan proses membuang arak itu akan makan masa yang lama. Ketika itu dia boleh memecahkannya kerana terpaksa. Ini kerana jika mengambil masa terlalu lama, mungkin akan memberikan kesempatan kepada orang fasik untuk bertindak menghalangnya. Jadi kita cepat-cepat kan. Begitu juga jika proses membuangnya memakan masa yang lama dan sering tergendala sehingga membazirkan waktu yang ada, dia boleh memecahkannya sekalipun tiada ancaman dari golongan fasik. Allahu Akbar. Jika dikatakan, adakah tidak kita boleh bertindak sendiri dengan kekerasan seperti memecahkan terus bekas-bekas arak dan memaksa keluar dari rumah yang dirampas dengan menarik kakinya? Kita berpendapat, qulna, bahawa tindakan tersebut hanya diharuskan kepada pihak berkuasa dan bukan kepada orang awam, kerana terdapat beberapa perkara atau suasana yang tidak dapat dijangka dan dibaca oleh rakyat yang menyebabkan tindakan mereka boleh mengundang bahaya atau akibat buruk yang lebih besar. Jadi masalah ini kita kena tengok. Peringkat yang keenam, mengancam dan mengugut. Contohnya dia berkata, janganlah kamu melakukan perkara ini, kalau tidak aku akan bertindak ke atas kamu. Begitu dan begini. Sekiranya dia mampu, sewajarnya dia mendahulukan ugutan dan ancaman ini dari memukulnya. Jadi kita bagi amaran lah dulu. Ada adat dalam peringkat ini ialah tidak boleh membuat ancaman dengan perkara yang bertentangan dengan syarat. Umpamanya dia mengugut, kalau kamu buat juga aku akan merampas rumah kamu dan menahan isteri kamu. Ini tak ada ni. Tak ada syarat macam mana kita nak isteri orang. Ini kerana sekiranya dia berkata demikian dengan keazaman untuk melakukannya, hukumnya adalah haram. Sekiranya bukan dengan keazaman, dia dianggap pembohong. Macam mana awak janji benda yang tak boleh buat. Peringkat yang ketujuh, memukul dengan tangan dan kaki tanpa menggunakan senjata. Cara ini dibenarkan kepada orang awam
dengan syarat terpaksa melakukannya dan ia dilakukan sekadar yang perlu saja. Jika perkara mungkar telah berjaya dicegah, ia hendaklah berhenti memukulnya. Macam ada baru ni keluar asap khabar kan, orang mencuri satu kampung pukul dia sampai mati. Dalam undang-undang hudud pun orang mencuri ni mati ke potong tangan? Yang kamu pergi bunuh dia buat apa? Ini masalah kita, kerana lebih sangat tindakan lebih daripada sepatutnya. Tak boleh. Peringkat ke-8, tidak mampu bertindak sendirian dan memerlukan pembantu-pembantu yang bersenjata. Mungkin kerana orang fasik yang ingin ditegur itu mempunyai kumpulannya dan dia boleh membawa kepada peperangan. Pendapat yang sahih dalam perkara ini ialah perlu mendapatkan keizinan pemerintah terlebih dahulu, kerana peristiwa sebegini menyebabkan berlakunya fitnah dan kerusakan yang teruk. Ada juga pendapat yang tidak mensyaratkan keizinan pemerintah. Jadi itu peringkat 8 peringkat nak mengingkari kemungkaran. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam sifat-sifat muhtasib. Muhtasib ni apa sifat dia? Bagaimana keadaan dia? Ini menarik untuk kita baca. Kemudian baru kita pergi kepada perkara-perkara adat-adat tradisi yang kita kena larang, insya-Allah. Tanda sekat itu dulu. Mana ada soalan banyak ke? Kalau tak ada soalan, kita tamat sekat itu dulu. Banyak dah ada. Jangan panjang-panjang soalan. Soalan patut pendek, jawapan tu panjangnya. Menjawab soalan panjang pada jawapan susah. Pada masa sekarang banyak perbuatan mungkar tidak dianggap mungkar oleh masyarakat. Sebaliknya mereka yang cuba menghalang kemungkaran dianggap pelik. Adakah keadaan ini berlaku seperti yang telah diberi amaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata na'am. Hari ini kemungkaran banyak tidak dianggap mungkar. Banyak tak dianggap mungkar. Bahkan orang yang menegur itu pula dianggap mungkar. Awak ni benda khilaf macam ni duduk sibuk. Ya. Kita kena belajar para jemaah sekalian bahawa bila timbul benda mungkar jadi baik? Bila timbul benda-benda yang tak baik, contohnya amalan-amalan yang sunnah ini tertinggal, mari amalan bid'ah. Bila berlaku? Apabila orang-orang yang ada ilmu pengetahuan tidak menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Semalam saya cerita satu buku. Buku ni menarik, nanti saya bawa, kita baca kat sini. Tajuk dia Di Antara Sunnah dengan Bid'ah. Beli dah buku ni. Saya syorkan beli buku ini yang diterbit oleh Jahar Barsa. Dia banyak versi sekarang ni. Jahar Barsa ni diterjemah oleh sahabat kita Ustaz Abdul Qadir. Dia tulis Di Antara Sunnah dengan Bid'ah ini. Syekh Yusuf Qaradawi hafizahullah ta'ala, dia cerita pengalaman dia waktu masih muda lagi. Bila dekat Hari Raya Haji, tak ramai orang korban. Dia pun heran, dia kata kenapa sunnah ni mati. Dia pergi jumpa dengan Tok Syekh besar di kampung dia. Dia kata, Syekh, saya minta Syekh beri galakan kepada masyarakat supaya berkorban. Sunnah ini mati dan tak banyak orang korban Hari Raya Haji. Syekh kata, ya bunai, anakku. Dia kata orang kampung kita miskin, macam mana nak korban? Nak korban, orang ada duit. Kata Syekh, dia kata macam mana miskin? Aku tengok setiap kali hari maulid Syekh ni, hari maulid, hari mati Tok Syekh ni, beratus-ratus kambing orang pakat sembelih kerana Syekh duk nazar di kubur-kubur Tok Wali ni. Di Mesir banyak kubur, pergi dalam melawat. Syekh kata apa? Bukan dia nak sokong, dia halau Yusuf Qaradawi ni, masa tu muda lagi. Dia kata aku kena halau daripada masjid sebab minta Tok Syekh ni supaya menggalakkan orang melakukan amal sunnah, berkorban. Jadi seolah dia sokong orang pergi sembelih pada hari maulid fulan. Hari ni kuat ni, tuan-tuan kena ingat. Tempat kita pun dah mari dah. Dia panggil haul. Haul tu apa dia? Haul ni memperingati hari kematian fulan. Ini akhir sekali saya bimbang jadi macam ni. Sempena dengan haul mati Tok Syekh ni, kita sembelih kambing, kita sembelih. Ini semua akan bawa kepada ma la yuhmadu uqbah. Budaya ni baru masuk dalam tempat kita. Baru masuk. Itu cuti tu Sultan Haul
Tak apalah, jangan sebut negeri. Kita bincang secara umum lah. Baik. Dalam kes perubatan anak antara mahkamah, perebutan anak antara mahkamah syariah dengan mahkamah sibil, apakah hak kita dalam menangani masalah ini? Mahkamah syariah yang kita nak pakai. Sepatutnya kita sebagai seorang Islam, undang-undang perlembagaan Malaysia telah memberikan kepada undang-undang orang Islam ini duduk di bawah mahkamah syariah. Tapi masalahnya, dia orang ni cerdik, dia pergi dakwa di mahkamah sibil sekali lagi. Biasanya kes ni, kes yang suami berbeza agama ni, mungkin dia dah murtad. Dia bukan murtad pun, dia declare dia ni penganut agama asal dia. Dia masuk Islam, kau tak tahu lah. Mungkin masuk kerana nak kahwin. Maka ketika itu kita kena mempertahankan bahawa mahkamah syariah kita berwibawa. Tapi hari ini pihak kerajaan Malaysia lah yang kena tetapkan bahawa mahkamah syariah ada hari ini. Kita ada dengan ketua hakim syar'i, kita ada mahkamah. Kenapa tidak di-upgradekan? Biar mahkamah syariah ni berwibawa seperti mahkamah sivil, mahkamah orang putih. Sekarang ni orang pandai lekeh ya mahkamah syariah ni. Tempat orang bercerai ya, situ dia. Tempat orang pergi cari duit pesaka. Jadi tak ada wibawa, power tak ada. Yang nak bagi power ni, kita lah kena bagi power dengan dia, kerajaan. Bagaimana mahu menegur rakan serumah yang suka membuka lagu muzik dengan kuat? Kadang-kadang dia buka sampai lewat malam hingga ke pagi dalam biliknya. Saya pula baru saja pindah masuk rumah itu. Bolehkah terus menegur sedangkan dia kurang bercakap dengan saya? Allah, macam mana nak buat ni? Cari rumah sewa lain lah, payah cerita kan. Dah macam ni macam mana? Kalau kita boleh berunding lah, bincang dengan dia. Saya ni sensitif. Kalau saya nak tidur, kalau ada bunyi suara, saya tak boleh tidur. Minta tolong. Kalau awak nak lantun juga, kita pergi beli ni halak telinga ni bagi kat dia. Mempasuk lantun dalam ni lah. Biar tengah-tengah, sedar-sedar tidur, tuli telinga dengan duk lantun sampai subuh tu. Itu salah satu psikologi nak main lah. Dan peringkat yang kedua, kalau kita dah ada rapat dengan dia, peringkat yang pertama sekali, awak kena rapatkan dengan dia. Berkawan dengan kawan serumah tu. Ajak dia pergi, mula-mula jangan ajak pergi surau terus, jangan ajak pergi kuliah sini, ajak pergi makan dulu. Pergi makan. Dia orang ni kalau kena makan 2 kali mesra dah, tak ada masalah apa. Dan kalau tak irau juga, itu peringkat pertama. Sebab kalau kita keluar, peluang nak menegur, nak nasihat hilang. Peluang nak nasihat hilang. Jadi sekarang ni kita ada peluang, cuma cara kita mendekat. Jangan balik setiap kali dengar dia bising, kita masam muka tak. Kalau dia bising, kita pergi duduk dekat dia. Oh, sedap ni, awak ambil kat mana ni? Memang saya kalau dengar lagu terus tak boleh tidur, cakap macam tu ya. Yang kedua, sejauh mana lelaki boleh berkawan dengan wanita apabila ditegur, masih menghubungi walaupun tiada hal penting? Lah, tak ada hak, tak boleh. Laki-laki dengan perempuan dia ada hak tersendiri. Kita boleh tegur dia sekadar yang perlu. Kalau berjumpa bagi salam, kemudian cukuplah setakat tu, jangan duk tanya banyak. Dah makan dah? Apa benda awak nak masakkan dia? Jadi sempadan batasan kita ini tidak terbatas. Sebab apa? Sebab kita dibesarkan oleh suasana macam ni. Dibesarkan suasana kawan berkawan, bahkan dalam sekolah, daripada sekolah rendah lagi pun kita punya kelas, kelompok kita tu dah bagi dah 5 orang lelaki, 5 orang perempuan. Jadi sudah ada benda-benda macam tu yang menyebabkan orang panggil sudah mati dia punya perasaan. Jika seorang isteri hendak keluar ke majlis ilmu tapi tidak diizinkan oleh si suami, perlu tak isteri dengar cakap suami atau tetap meneruskan niatnya untuk ke majlis ilmu? Jadi kita kena katakan, nak puasa sunat pun Nabi suruh minta izin dengan suami. Jadi kalau kita nak pergi majlis ni, majlis apa? Siapa peringkat tak, kita belum pandai solat, nak baca Fatihah pun tak pandai lagi, ketika itu bolehlah kita ingkar perintah dia. Tapi kalau nak pergi majlis-majlis yang ilmu, yang peringkat tambahan, dan mungkin kita boleh guna dengan alat-alat yang ada hari ni. Dengan YouTube kat rumah ada live pula tu kan, yang kita boleh ambil CD rakaman, boleh baca. Itu saya rasa menghormati pandangan suami. Itulah hak dia. Hak dia. Selagi kita jadi isteri, kita kena taat kepada suami dalam perkara-perkara yang dia tidak suruh kita buat benda mungkar. Dia ni dia tak suruh buat benda mungkar ni, cuma dia tak bagi kita pergi buat benda baik je. Jadi masih lagi di bawah skop ketaatan kepada suami. Kena taat selagi awak masih lagi nak jadi isteri dia. Kalau rasa tak boleh hidup lagi, Tuhan buka lorong yang luas di hadapan orang perempuan, boleh bincang dengan cara yang baik. Tapi kita bukan nak suruh tu, bukan nak suruh bercerai, kita nak suruh bawa suami ke majlis ilmu. Itu kata-kata yang menarik daripada pendakwah-pendakwah kita ni. Bila dia tengok orang kafir masuk negara Islam, banyak telah dibunuh oleh orang Islam.
Dia kata, aku tak nak mereka balik bawa keranda, aku nak mereka balik bawa kopiah atas kepala. Orang kafir masuk negeri kita, kita nak mereka balik dengan agama Islam. Jadi sama juga, bila kita ada isu ni, kita kelas dengan suami, kita tak nak sampai mereka pergi mahkamah syariah. Yang kita naknya, kita boleh bawa suami ke majlis ilmu. Itu yang menarik. Awak sebagai isteri, gunakanlah kepakaran, gunakanlah psikologi, belajar ilmu-ilmu yang bagaimana nak menawan suami sampai mereka, dia boleh terpengaruh, boleh kahwin dengan kita dulu, kita boleh tawan dia sekali lagi, bawa ke majlis ilmu. Hebat tak hebat kita? Itu kehebatan. Buatlah pakai macam mana pun, buat. Sebagai seorang isteri, mereka ada satu psikologi, kepakaran yang orang lain tak boleh buat. Alhamdulillah. Boleh tak warnakan rambut yang dah beruban? Alah, nak buat warna apa lagi nya? Biarnya uban lah. Dan bagaimana pula mewarnakan rambut yang normal atas alasan suaminya suka, kalau si isteri mewarnakan rambut dengan warna yang disukai? Allahu akbar. Macam-macam orang tua. Tua ke muda ni, tak ada umur kat sini, payah ni. Lain kali letak nombor IC senang kita nak check apa. Suami setara mananya ni. Jadi kita kena keperluan lah, keperluan. Contohnya kalau rambut dah beruban, kita boleh warnakan dia tapi bukan warna hitam. Bukan warna hitam. Jadi kalau rambut kita dah hitam dah, suami kata aku nak tengok awak ni macam orang putih, jadi rambut warna perang, warna apa tu, kata tak payahlah abang. Rambut saya macam ni dah. Duk tukar-tukar buat apa lagi? Jadi kerja apa kita ni? Akhir sekali warna mata pun setukar juga, warna biru. Waktu malam-malam suruh pakai warna merah pula dah. Baru lari betul dah. Kacau betul lah dia. Jadi dari segi hukumnya tak perlu kita tukar, kerana kenapa kita nak tukar benda yang Allah SWT buat rambut kita ni hitam, alhamdulillah cantik. Cuma kalau rambut daripada hitam jadi putih, itu diberi kelonggaran untuk kita tukarkan dia dengan warna henna, warna inai. Arab kata henna, warna inai, tapi jangan warna hitam. Ada juga dibahas, dia kata kalau itu kalau nak menipu tak boleh warna hitam. Kalau orang muda warna putih dah, macam saya ni contohnya, banyak putih ni, boleh tak boleh saya hitamkan warna rambut ni, nak suruh nampak lagi smart lah contohnya? Jawabnya tak ada hak dah. Sebab warna itu menunjukkan kepada orang tu masih lagi belum tua. Ada juga orang berpenyakit. Semalam saya jumpa seorang engineer kapal terbang yang berpengalaman jaga 777 ni. Tapi rahsia ni saya tak boleh cerita. Sangat menarik dan ilmu yang saya dapat. Cuma dia ni, saya ingat dah tua. Dia kata, ustaz jangan panggil saya ni tua, saya ni muda. Dia kata umur dia tak sampai 40, tapi putih dia punya rambut. Saya kata sejak bila lagi putih? Masa duduk universiti putih dah rambut dia. Kenapa tak cat, tak warna kan? Dia kata biarlah orang kenal saya ni dengan rambut putih. Dia kata apa dia? Ada macam-macam orang atas dunia ni. Ada orang yang tak putih lagi pun nak suruh warna putih, ada orang yang putih nak suruh jadi hitam. Jadi nasihat kitanya kepada suami, supaya tak salah duk mengada-ngada sangat, kan? Isteri dia yang sudah cantik inti tak perlu ditukar-tukar. Kita dibimbangi kerana nak mempermain-mainkan apa yang Allah Ta'ala ciptakan ini. Nanti Tuhan bagi bala langsung tak ada rambut baru jadi kerja pak cik ni. Jadi tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita sambung lagi dalam perbincangan akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Buku motivasi Dr. Khalid ni dah dapat dah? Khalid Al-Jubair ni? Belum lagi? Hanya kena ambil. Tengok dalam YouTube saya dah syarah buku ni, 20 siri, tajuk dia 20 siri motivasi iman. Buku-buku macam ni kalau pergi baca, kalau orang nak tukar rambut ni, rasa tak tukar dah ni. Sangat menarik. Dia sebut sini cerita-cerita orang mati dalam husnul khatimah. Memang sangat-sangat menarik. Ada orang beli, dia komplain dengan saya. Dia kata, ustaz saya baca tak ada zuk apa-apa pun. Kata membaca tengah mengantuk, mana ada zuk. Saya suruh dia dengar saya punya rakaman. Bila dia dengar, dia kata barulah mari. Dia kadang-kadang kita baca seorang ni tak jadi, kita baca dengan syarah tu baru dia semangat. Tajuknya pengalaman Dr. Khalid Al-Jubair. Dia ni bahasa orang Arab. Kalau orang Melayu, bahasa Malaysia, saya suruh semua kita ni share dia punya website dia. Sangat menarik, sangat. Saya dengar, saya pun pendakwah dah, penceramah, tapi dengar dia ceramah tu, kita rasa kita kena dengar juga dia ceramah. Subhanallah. Orang doktor pakar bedah, tengok dalam gambar janggut dia ada sekat ni, janggut sekat ni, tapi dia pakar bedah di hospital tentera di Arab Saudi. Sekarang ni menjadi konsultan dalam bidang jantung negara dia lah. Allahu Akbar. Carilah
majalah-majalah yang ada ini boleh kita manfaatkan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita selamat dunia dan akhirat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.